ataupun itu boleh? Boleh dia Atau tanpa yalah kalau perlu TOT kita tengoklah apa nama you punya kita nak harmonikan modul kita kan? betul. Kita nak discuss mana saya faham yang konsep you bahagian kewangan tu saya faham. Sebenarnya lebih kepada behavior, tapi behavior you tu lebih kepada management punya behavior. Tapi kalau counselling punya kita ada inventory namanya Clown's money behavior, dia lebih clinical. Okay. Itu yang kita cakap tentang orang yang compulsive disorder tu, yang suka simpan barang kan, buying disorder. Yang dia tak boleh dia checking kalau dia tak sehari dia tidak membeli tu dia rasa macam tak boleh. Dia mesti nak keluar nak membeli. Ataupun kalau ada orang kalau orang macam mak-mak kita ataupun nenek-nenek kita yang kat kampung tu tengok rumah dia tu kan banyak sangat barang. Bila kita nak buang dia sayang, dia tak bagi kita buang barang tu. Oh ni kes mak saya jugalah. Kan? Macam tu. Sebenarnya dia ada kaitan dengan isu kesihatan mental juga sebenarnya. Memang ada tulis dalam tu, maksudnya dibincangkan. Apa lagi banyaklah dia edik-edik macam tu kan, maksudnya berkaitan. Saya boleh tunjukkan tu sebab dah siap dah pun, cuma saya belum establishkan lagi je. Clown's Money Behavior, KMBI nama dia. Kalau kat luar negaranya lah, dan kita saya telah translatekan je dalam bentuk bahasa Melayu yang sesuai dengan culture Malaysia ni lah, Asia kita ni. Okay, nampak tak? Dia tengah loading lah. Loading Saya nak keluarkan slide saya. Nampak tak? Okay, nampak dah. Okay, nampak. Oh, kemain kuning. Kuning menyala Okay, baik. So kita boleh mula insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mulakan bicara kita pada malam ni, insya-Allah marilah sama-sama kita membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullah. Shiratal ladzina Ya alhamdulillah ba'almi wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-puan yang bersama-sama dengan saya pada malam ini. InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan tentang perkara mengenai stress, anxiety dan depression. So saya suka untuk memulakan slot kita ini dengan kita mulakan niat kita malam ini hanya sahaja kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan berpegang kepada wahyu yang pertama yang Allah turunkan dalam surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mana Allah kata, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang menciptakan manusia, yang menciptakan makhluk. Khalaqal insana min 'alaq, dan menciptakan manusia dari sebuku, daripada darah yang beku. Iqra' wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha sangat pemurah. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dan insya-Allah hari ini merupakan antara tajuk yang menjadi isu utama sama ada di peringkat antarabangsa maupun di peringkat nasional, yang mana isu-isu yang berkaitan dengan stress, anxiety dan depression semakin merisaukan sebenarnya, semakin meresahkan kita sebenarnya. Kerana kalau ikut sahabat-sahabat saya yang bekerja sebagai doktor psikiatris menyatakan
semakin lama nampaknya semakin meningkat kes-kes berkaitan dengan isu-isu kesihatan mental ni lah. Lagi maju sebuah negara itu lagi banyak isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental ini berlaku. Okay, ini just intro saja. Antara negeri yang tertinggi ada isu-isu masalah kesihatan mental iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, KL. So kalau tuan-puan yang berada, dia bukan cerita orang KL ke apa ya, dia siapa yang berada di KL, dia akan termasuk. So Aziz duk bangsa yang membesar di bangsa. Kan? So ini antara negeri yang banyak lah dan kita faham sebab apa. Kemudian Sabah dan ketiga adalah negeri Kelantan. Dan kemudian bila kita kaitkan dengan jantina, gender, KKM kata lelaki menyumbang sebanyak 27.6% dan wanita menyumbang kepada 30.8% untuk pesakit mental ni. Dan antara kaum, kita tengok populasi Melayu 28%, Cina 24.2%, India 28.9%, lain-lain Bumi Putera 41.1%, lain-lain bukan Bumi Putera 33.2%. Okay, kita tengok graf ni dan sebelahnya lelaki dan kesihatan mental lebih tinggi pada wanita berbanding lelaki. Namun lelaki lebih cenderung untuk membunuh diri, menyalahgunakan dadah dan menjadi ganas. So walaupun perempuan ni banyak sakit mental, tapi bila buat bunuh diri, dia menunjukkan ciri-ciri penakut tu ada juga lah kan. Dia tak berani nak terjun bangunan juga, tak berani nak terjun jambatan. Tetapi lelaki ni memang diterjun betul. Sebab tu kalau banyak kita dengar kes-kes bunuh diri, kebanyakan adalah lelaki banding dengan gayat, Cik Taufik. tu dia gayat. Okay. Baik. Lelaki pula dengan masalah mental lebih suka memendam perasaan dan suka didiagnos kerana kekuatan mental dan image maskulin ya. Nampak ego dia lah, dia pasal yalah, dia cuba cover lah orang kata kan, kontrol macho orang kata kan. Sebenarnya tengah sakit tapi kata tak sakit. Itu banyak yang berlaku lah. Macam juga dia bukan saja sakit mental, sakit-sakit macam kencing manis pun sama juga lelaki. Ramai yang dia takut dengan bila doktor cakap you disahkan diabetes, you ada sakit jantung. Dia takut dengan result doktor tu kan. Itu sikap lelaki dan akhirnya dia tidak mahu berjumpa doktor untuk merawat dan sebagainya. Okay, dan kita risau juga dengan dalam isu kesihatan mental ni juga adalah kita selalu dapat juga berita pelajar remaja cenderung untuk bunuh diri. Okay. And then faktor-faktor ni lah 7 punca utama masalah kesihatan mental seperti mana yang Aziz menyatakan tadi kan, mungkin ada dalam ni sikit. Pertama kita kena faham orang yang sakit mental ni dia bukan minta untuk jadi sakit mental tu, tetapi dia mungkin disebabkan oleh faktor genetik. Mungkin atuk dia ataupun saudara dia, makcik ke ataupun sepupu dia sebenarnya ada sejarah pesakit mental, sama ada schizo, bipolar, something yang macam tu. Tetapi orang dulu dia tak sebutlah sebagai schizo, bipolar, dia akan sebut penyakit kurang siuman ataupun dia sebut gila ataupun dia sebut gila isi kan. Tapi sebenarnya itu bawah kategori pesakit mental. Cuma istilah-istilah dulu tak belajar sangat kan, tak ada ilmu berkaitan dengan kesihatan mental, jadi semua total cakap gila saja ataupun tak siuman. Jadi apa yang berlaku adalah kalau orang dulu, kalau kita pernah tengok cerita Jin Samsudin apa semua kan, esok masih ada, pada orang-orang yang ada masalah mental ini, apa yang dia buat adalah diikat, dikurung dalam bilik, disorok dalam bilik, dan ataupun kalau rumah tu ada rumah bawah tanah, disorok bawah tanah, digari dan sebagainya lah. Kononnya untuk nak elak keluarga malu dan sebagainya, ataupun dia mencederakan orang lain. Dan kesiannya adalah pesakit mental ketika itu tidak dirawat dan akhirnya dia menjadi lebih agresif, sama ada dia agresif mencederakan orang lain ataupun dia akan agresif untuk mencederakan diri sendiri. So faktor genetik ni ada 1.4%. Jadi kalau nanti kalau saya sebutkan, kalau tuan-puan ada ciri-ciri anxiety ataupun depression, mungkin 1 hingga 4% dalam darah hormon kita ni, dalam tuan-puan punya darah, dia ada genetik. Sebab tu dalam bidang ilmu psikologi dan kaunseling,
Kalau isu penceraian sekalipun, kita ada nama teori genogram, yang mana kalau kita tengok pattern keluarga daripada atuk dia sampai generasi dia tu lebih kurang sama. Kalau atuk dia contohnya pernah berpoligami, maka dia ni pun cucu dia akan ada yang akan berpotensi untuk berpoligami. Kalau tok ataupun pakcik saudara dia ada berlakunya penceraian keluarga, sama ada belah ayah ataupun belah mak berlaku penceraian, dia juga akan ada dalam generasi dia, tak mustahil dia juga akan terlibat dengan penceraian tersebut. Kalau genetik dia banyak anak, memiliki anak yang ramai, dia juga mempunyai anak yang ramai. Maksudnya membawa 1 hingga 4%. Okey, faktor yang kedua adalah konflik keluarga. Konflik keluarga sama juga pattern. Kalau kita akan tengok dalam family, saya juga membuat counselling dekat Jabatan Agama di Masjid Besi tu, bawah JAKIM. Kita pernah tengok, saya kongsikan pattern keluarga yang ada konflik antara suami isteri, katakan tidak ada persefahaman ataupun cara seorang pasangan, suami melayan isteri dia, pattern tu sama, kadang-kadang dia bawa kopi macam ayah dia. Ataupun dia punya bebelan dia tu, contohnya isteri, dia bawa je kopi sama ada ayah dia ataupun ibu dia, yang sebagai seorang yang macam dikatakan sebagai membebel ataupun yang sebagai banyak permintaan dan sebagainya lah. Watak-watak tu sama sama ada bijak ke ataupun marah, agresif, dia akan copy salah seorang daripada, sama ada dia copy pada mak, ayah, kadang-kadang dia boleh cross, dia akan copy kepada makcik dia. Kalau suka mempersenda-sendakan, ada setengah family tu dia, pasangan tu dia suka mempersendakan pasangan dia. Dia ejek-ejek, ajuk-ajuk kan suami dia dan sebagainya. Dan kita tengok pattern tu sama macam dia buat oleh pakcik saudara dia misalnya, contohnya. Okay. Yang ketiganya, banyak alami cabaran sukar, rendah harga diri dan kurang kemahiran daya tindak. Ini berkaitan dengan knowledge lah, sebab hari ini kalau contoh hari ini penggunaan komputer misalnya, kanak-kanak ataupun budak sekolah dengan pandemik COVID, kalau mereka tidak menguasai IT ni, memang agak sukar. So bila dia tidak boleh nak cope dengan isu-isu yang ada sekarang ni, keperluan dan kemahuan kehendak hari ni, maka dia akan menyumbang kepada isu masalah kesihatan mental. Kemahiran daya intelek ni pun daya tindak, dan banyak hari ini kebanyakan di Malaysia ni, di negara Asia, terutama negara kita ni, kalau ada isu kebanyakan daya tindak orang-orang Melayu, orang-orang Islam di Malaysia ni, dia lebih suka berdiam diri, duduk diam, duduk termenung, dia tak tahu macam mana nak dapatkan bantuan. Lagi stigma pula, dia nak jumpa rawatan, jumpa kaunselor, dia nak jumpa doktor, psikiatris, dia dah ada stigma dah. Dia rasa macam dia loser sangat, dia lost, dia ni tak berguna dan sebagainya. Maka ini akan menyumbang kepada masalah kesihatan mental. Yang seterusnya adalah sejarah hidup pahit atau tragedi seperti kehilangan orang disayangi. Ini juga perkara yang boleh menyumbang kepada isu mental. Normal kalau dia rasa sedih, kalau dia kehilangan seorang ahli keluarga dia, dalam masa 1 minggu dia bersedih, normal. Tetapi sudah menjadi tidak normal sekiranya dia tidak berfungsi, makan pun dah tak nak, tidur pun tak boleh tidur, tak nak pergi kerja, tak nak pergi belajar. Maka bila ini dinamakan sebagai meratap lah, bila meratap dah tak berfungsi, maka menyumbang kepada isu kesihatan mental. Dan seterusnya adalah masalah sosioekonomi seperti kewangan, kemiskinan, tak ada kemudahan asas atau tempat tinggal sesak. Ini apa yang berlaku lah dalam orang seperti orang gelandangan, miskin bandar ini, dan dengan pandemik COVID, dengan orang tak ada kerja ni juga menyumbang kepada isu masalah kesihatan mental. Mungkin ini yang mungkin. Powering on. Welcome to Alltech Lansing. Siapa tu? Bunyi apa tu? Okey, banyak mengalami krisis hidup seperti masalah perhubungan atau penceraian, dan juga berlaku kekerasan dalam persekitaran. Ini adalah 7 punca utama yang yang dikaji oleh para cerdik pandai dan penyelidik dalam mengenal pasti punca-punca mereka terlibat dengan isu masalah kesihatan mental. Baik. Cik Taufik. Ya. Boleh nak tanya sikit? Boleh.
macam ini punca yang membawa dia kepada masalah Betul. mental lah, betul tak? Okay, betul secara umumnya. Maknanya boleh jadi jugalah dia sebenarnya ikutkan normal, dia tak ada mental pun. Tapi disebabkan oleh apakah antara punca-punca tu tadi boleh menyebabkan dia kepada masalah mental tu tadilah. Boleh jugalah. Betul. Ya, betul. Dia jadi bila you cakap tadi mungkin sebab tu lah banyak alami cabaran sukar tadi. Yang bahagian yang ketiga tu. Bila dia tak boleh daya tindak, dia tak boleh coping, dia tak boleh proses benda tu, maka dia akan jadilah masalah kesihatan mental. Kita yang rasa dia tu ada masalah mental ke ataupun kita dapat nilai melalui keputusan yang dia buat ataupun dia dah makna mental tu sendiri macam mana? Okey, nanti betul. Itu belum masuk lagi. Okey, untuk pengetahuan umum tuan-puan semua bahawa untuk klasifikasi sama ada dia ni ada sakit disahkan sebagai diagnos sebagai sakit mental yang boleh hanyalah pakar saja. Dan actually sebenarnya adalah pakar psikiatris saja. Doktor psikiatris saja yang boleh diagnos sebagai dia ada sakit mental. So kaunselor bagaimana? Kaunselor dia ada knowledge macam saya ni, kita ada knowledge simptom-simptom kepada sakit mental tu. Sebab kita belajar DSM-5, ahli psikologi dia belajar DSM-5, maknanya ciri-ciri yang doktor belajar, kitab yang doktor perubatan belajar tu, kami kaunselor pun yang berdaftar, yang pakar ni pun kita belajar benda yang sama. Jadi sebab tu kita boleh tahu. Sebab tu kalau ada pengalaman, sebab tu kalau jumpa kaunselor, mungkin tuan-puan yang ada pengalaman, sebab tu kalau kaunselor, walaupun kita tahu dia ada anxiety, maka adalah baik sekiranya kaunselor itu refer benda tu kepada psikiatris. Sebab bila dah masuk sakit mental ni memang perlukan preskripsi ubat-ubatan. Okay. So hati-hati, dia tak semua orang boleh cakap engkau ni mental. Biasa kat netizen luar sana kan, bila orang tu abnormal, ya betul walaupun dia buat tindakan laku abnormal, tetapi tidak semudah itu untuk kita nyatakan dia ni sakit mental. Tak semudah itulah. Jadi kena jumpa orang yang pakar baru kita boleh verify dia sebagai sakit mental. Sama juga lah orang masalah kewangan kan, Nazi. Maksudnya kita nampak macam tak ada duit, tapi bila bawa psikiatris jumpa dekat you all, tengok okey je kan. Tapi dia rasa macam dia masalah kewangan. Tapi sebenarnya okey je dia kan. Cuma mungkin kita kena bantu dia cara tabiat belanja dan sebagainya. Itu baik. Okay, so ini yang berlaku lah yang kita bila orang dah sakit mental, apa yang kita alam sekarang ni adalah ramai pesakit mental enggan dirawat. Ini kenyataan daripada Dr. Rostam. Berkata kebanyakan kes jenayah berlaku akibat berbagai faktor, bukan saja dia punca pada penyakit mental. Katanya stigma mengaitkan pesakit mental ganas dan hilang kewarisan menyebabkan ramai pengidap pesakit mental enggan atau dapatkan rawatan. Ramai menolak atau marah apabila diminta mendapat rawatan psikiatrik dan tidak mahu dilabel sebagai sakit mental. So bila kita tak bagi rawat, jadilah kes-kes seperti yang di Kelantan baru-baru ni kan, yang dia bunuh anak je umur berapa tahun tu, 2 tahun tak silap saya, baby tu setahun lagi, belum setahun lagi, dia dah bunuh dekat Kelantan tu. Dan sebenarnya orang yang murung ni, orang yang membunuh baby ni kita tak boleh anggap sebagai apa yang jenayah, because kerana orang yang murung ni kadang-kadang dia bertindak tu bukan sebab dia nak bertindak, tetapi datang daripada berlakunya hallucination ataupun delusi. Halusinasi ni adalah suara halus yang menggerakkan dia untuk melakukan perbuatan yang sedemikian. Sebenarnya halusinasi ataupun delusi ni membawa dia kepada apa yang dia nampak adalah benda yang baik, tetapi the real tu sebenarnya tidak baik. Dan orang yang murung ni bila dia ada halusinasi dengan delusi, dia tak tahu bahawa dia sekarang ni berada dekat alam yang nyata ataupun di alam satu lagi. Dia confused. Dan mereka ni lebih cenderung kepada alam yang satu lagi lah, yang bukan alam reality. Dia follow je apa yang suara dia suruh buat. Bunuhlah orang tu, cucuklah dada dia dengan pisau misalnya, cekiklah dia kan. You akan dapat kebahagiaan, lebih kurang macam tu lah. Seolah-olah benda ataupun lawanlah benda tu, seolah-olahnya anak tu, baby tu sedang untuk nak menyerang dia. Jadi dia menyerang orang tu balik. So kalau di barat, orang yang depression, delusi, mereka biasanya pesakit depression di barat nampak spider yang akan menyerang dia kan.
Just sebab dia bergantung kepada apa yang watak-watak dekat filem-filem Eropah tu. Contoh filem-filem macam Spider-Man kan, Spider, watak-watak superhero tu yang mempengaruhi otak dia, jadi nampak Spider tu adalah musuh dia untuk lawan sebagai benda yang beracun. Tetapi beza dengan dekat orang Melayu ni, masa yang kita akan nampak adalah hantu lah. Biasa kalau ada nampak delusion, dia akan kaitkan dengan satu lembaga yang pakai jubah putih, gambar yalah mak lampir dan sebagainya, yang filem-filem hantu yang ada dekat tanah Melayu ni lah. Jadi dia akan dikaitkan begitu. Kesian kan sampai dikaitkan orang pakai telekong je, itu hantu yang jahat kan. Padahal telekong tu kan untuk sembahyang dekat tanah Melayu. Tetapi sebab kita dah dididik daripada kecil lagi bahawa hantu tu mesti berpakaian macam telekong, jadilah begitu. Dan ditambah lagi watak pakai telekong, betul muka yang buruk dan sebagainya. Okey, majoriti yang datang jumpa doktor mengalami keburukan, kesan, sangat panik, fobia, stres dalam perkahwinan, gagal mengawal kemarahan, hyperaktif dan penggunaan bahan terlarang. Bahan terlarang ni dadah lah. Maksudnya dadah juga boleh menyumbang kepada kita jadi sakit mental sebab berkaitan dengan hormon dan sebagainya. Okey, kalau skizo positif, dia akan alami delusi, halusinasi dan ada kecenderungan melakukan sesuatu di luar kawalan yang boleh bahayakan diri ataupun orang lain. Kat sini ada konflik sedikit dengan perubatan Islam dengan psikiatris. Kalau perubatan Islam kata ini memang gangguan sihir lah, saka dan sebagainya. Tetapi orang yang psikiatrisnya melihat kepada itu adalah delusion dan halusinasi. Jadi kalau tanya saya secara personal, saya lebih suka kepada merawat orang seperti ini, pesakit depression ni dengan secara komprehensif. Dua-dua pun kita rawat. Sebab tu di Masjid Besi, di JAKIM tu kita akan buat 3 konsep tu. Kaunseling syar'i, ilaj untuk ru'yah-ru'yah dan juga kaunseling yang style barat ni. Jadi kita orang kata komprehensifkan perubatan. Yang penting adalah klien kita ni sihat, sejahtera. Kita akan check 3 pakar ni insyaAllah. Dan kalau skizo negatif, hanya duduk diam dan tak boleh buat termasuk makan perlu dihidang, je duduk menong murung kan, tak nak keluar rumah, tak nak bekerja dan tak ganggu orang lain, je lembik dia tak ada energi dalam fizikal dia. Ini kalau kita penyakit mental yang paling atas ni adalah skizo dengan bipolar lah. So kalau macam kita nampak kalau orang yang jalan dekat bandar tu kan, tak ada pakaian ataupun ada pakaian pun dia serabut tu, mungkin dia adalah skizofrenia negatif yang mana dia tak kacau orang, tetapi macam itulah makanan orang bagi, rambut pun digunting, dia skizo yang negatif, tak ganggu orang. Yang kita takut adalah skizo positif yang boleh dia merosakkan orang lain. Okey, secara umum ni apa stres? Stres adalah tekanan, apa-apa je bila kita rasa macam penat je kerja, menyebabkan tak boleh tidur, kita rasa nak marah, itulah stres. Dan stres ni kalau ikut Heinz ni, Hans ni, kita tak boleh tak ada stres. Kalau tak ada stres, kita tak akan jadi orang yang bermotivasi. Tapi tak boleh juga over stress, kita akan jadi lemah, boleh jadi naik kepada anxiety dan depression. Dan kita perlu stres yang sederhana untuk meningkatkan motivasi dan perkembangan hidup. So kita kena faham stres tu, stres level ni. Okey, ni biasa saja. So kalau stres, kita pun tahu bahawa biasalah kalau tanda-tanda stres, letih, sakit kepala, migraine, jadi cepat marah, jadi gelisah, gangguan tidur, mula selera makan pun dah tak okey dan tingkah laku agresif. Tetapi stres ni okey lagi, sebab stres ni walaupun kita ada alami tanda-tanda stres yang saya nyatakan tadi, kita boleh kawal lagi. Kita tahu dia bila sakit kepala, kita boleh kontrol, kita boleh makan Panadol misalnya, ataupun kita mandi, ataupun kita tarik nafas, ataupun kita buatlah pelbagai aktiviti dan dalam masa beberapa minit dia boleh hilang. Itu stres, masih lagi boleh dikawal. So apa yang menjadi kebimbangan kita adalah bila kita tak boleh nak kontrol stres, tak urus stres dengan baik, dia akan naik kepada anxiety. Anxiety ni lah jadi saya berasa takut padahal tak ada apa yang rasa perlu takut. Tahu dalam masa tengah fikir tu, tahu benda tu tak ada pun, tak wujud.
tapi tak boleh kontrol emosi tu. Tiba-tiba rasa bimbang, dada jantung terus rasa berdebar-debar, lepas tu berpeluh-peluh. Saya dapat merasakan satu yang tak baik akan menimpa saya. Dia dah mula fikir benda yang tak baik. Ini adalah fenomena yang sering terjadi dan fenomena ini dinamakan keresahan, anxiety. Keresahan inilah apa yang kita rasa apabila diancam sama ada benar ataupun hanya imajinasi kita saja. Ini yang berlaku. That's anxiety. So tanda-tanda psikologikal yang ada, kita rasa risau. Risau yang inilah perasaan tak risau dan takut, perasaan bimbang, susah untuk tidur, gisah. Yang ni kita tak boleh nak kontrol. Kalau stres tadi kita boleh kontrol lagi, boleh manage. Tetapi bila anxiety ni, ada orang dia memang dah tak boleh kontrol. So bila dah tak boleh kontrol, maka kat sinilah peranan kaunselor bila dia ceritakan perkara ini dekat kaunselor ataupun pakar. Jadi kalau kaunselor, kita akan minta dia refer kepada psikiatris untuk menentukan sama ada anxiety dia tahap yang rendah, sederhana ataupun tinggi. So tuan-puan ada tak alami yang ni? Azri ada tak? Ada. Ada. Tapi berdebar-debar tu, nervous tu kadang-kadang ada lah. Tapi nervous yang bersebab lah. But sometimes kalau macam contohlah memikirkan kerja-kerja yang tak siap kan, nervous tu pun ada jugalah macam dia punya apa perasaan tu rasa macam berdebar-debar. Ada jugalah sometimes. Ada. Lama tak? Maksudnya lebih tak 3 bulan? Lebih sebulan tak? Tak ada. Once dah okay sebab kita akan sebab kalau saya punya style jadi macam kalau benda tu selagi tak settle kan, saya akan rasa benda macam tu lah untuk push diri saya siapkan benda tu supaya saya takkan rasa risau lagi macam tu. Okay, so maksudnya boleh urus lagi. Syaril? Ada juga yang ada lah. Ada tapi juga. Tapi tak semua. Okay. Syah? Saya memang didiagnose ada anxiety yang teruk. Okay. Memang follow up dengan doktor lah, baru sekali kot follow up. Oh dah boleh lah. Dia bagi tahu dah. Dia ubat dah. Doktor cakap saya tak perlu ubat, just kena terapi dahulu. Terapi je dulu. Jumpa terapi dah. So macam tu lah. Dia dia punya simptom-simptom tu memang ada. Kadang-kadang dia berdebar tanpa sebab. Lepas tu kadang overthinking kan, nak tidur kan kadang. Sebelum tidur tak ingat apa-apa. So bila kita letak kepala, macam-macam benda yang past, future pun ada. Benda-benda yang past, benda-benda yang sekarang, benda-benda yang future, benda yang tak pernah jadi pun macam datang kat kepala kan. Kadang kita nak itu masih ada lagi. Ketika ini masih ada lagi. Ada. Lately ni ada sikit-sikit lah. Ada lah. Saya rasa sebab dalam minggu ni dia agak kerap lah. Dia bila malam je, Bila malam. Tapi doktor cakap kalau siang boleh tidur tu okey lagi lah, sebab siang saya terkodak tidur lah kan, rehat kan. So just nak uruskan tidur tu. Maksudnya kita punya pattern tidur dah lari kan. Sepatutnya malam tidur, siang ni kan. So dia dah balik. So nak kena ada benda yang kata buat benda sesuatu yang boleh ni balik lah. Nak kontrol balik you. Betul. So kita dah ada kawan kita yang ada kan. Cikgu Rumaizah ada sini? Ada. Cikgu Rumaizah ada tak simptom ni? Simptom ni macam ada, tapi dia bukannya selalu. Dan selalu macam Puan Azira lah, kalau time ada kerja yang perlu disiapkan, saya rasa itu adalah push factor untuk kita lakukan dengan lebih terbaik, persediaan lebih baik. Tapi somehow ada juga simptom yang macam ni, tapi saya rasa saya boleh kontrol. Tapi bila pergi jumpa kaunselor, bila buat test, dapat result dia kata anxiety yang teruk. Saya rasa macam boleh kontrol. You jumpa kaunselor guna apa? Dah satu. Apa dia? You jumpa kaunselor tu guna apa? Dia diagnose you gunakan instrumen apa? Questionnaire. Yelah dah 21 Entah, tak ingat lah. Tak ingat nama form dia tu. Biasanya kalau kaunselor kalau you jumpa kaunselor dekat PPD tu, biasanya dia guna dah 21 je. Itu dia yang dia orang tahu. Sebab yang pastinya form tu daripada Kementerian Kesihatan. Dah satu. Jadi kena faham, maksudnya yang tu you tak perlu risau sangat Cikgu Rumaizah. Kalau dah 21, nama pun saringan minda sihat, dia just filter je.
Dia just ringan sahaja. Walaupun didiagnose sebagai sangat teruk, tapi dia bukan diagnose yang belum klinikal lagi. Dia hanya diagnose klinikal bila you jumpa psikiatris tu. Okay. Sebab you cakap tadi, pattern you macam tadi kan. Dia adalah kalau dia boleh jadi anxiety you juga sederhana mungkin, tapi yang boleh sahkan tu adalah psikiatris saja. Sebab you kata you boleh control tadi. Dan kan you cakap memang boleh control. Dan pattern you ada tak macam Syah tadi, malam, siang? Pattern you macam mana? Dia tak adalah kerap, tapi kalau time ada tu ada lah. Cuma tak adalah sampai 3 bulan. Dia tak prolong lah. Dia macam short term lah. Bila kena tu berapa masa dia kena? Ada 20 minit, 10 minit? Rasa yang mana yang mana satu? Yang tanda mana satu ni? Dia diserang panik tu kan. You yang mana? Panik kan? Dia kalau betul-betul panik tu time kerja yang betul-betul banyak yang sampai dah tak tahu mana satu yang urgent, dah tak tahu mana satu yang tak urgent. Dia macam dah campur baur dah. Bila bersabut tu baru je datang perasaan. Betul. Okay lah, so maksudnya ada sebab, cumanya you tak boleh control you punya kognitif tu je lah. Okay, tak apa. So cuma nak tambah sikit. Boleh Syah. Okay, sebab saya macam Cik Taufik cakap, yang lelaki kan dia agak susah untuk pergi jumpa doktor kan, tak boleh terima yang dia sakit mental semua kan. Saya antara pendorongnya sebab bila dah terlalu teruk tu, saya kena panic attack. Masa tu tak tahu kena panic attack. Okay. Dia macam tiba sakit dada, macam tak boleh nafas kan, macam nak mati masa tu. Padahal tak ada apa-apa je. So, saya macam tak boleh jadi dah 2-3 kali macam kena panic attack tu, dan tu nak cerita pergi jumpa doktor sebab benda anxiety dia punya tak boleh nak control kan. Betul nak control. Kita cuba nak elak overthinking, menggigil tanpa sebab kan, badan pun kejang, letih kan, mulut pun macam kering, tak boleh nak telan. So macam agak teruk jugalah. So tapi itulah, doktor cakap tak perlu makan ubat, just pergi terapi. Saya macam fikir juga kita yang alami kan. Betul. Tapi dah doktor cakap perlu terapi tu, okey dah. So orang-orang yang ada, terima kasih Syah. So apa ni, satu pengalaman yang untuk sama-sama kita boleh ambil manfaat daripadanya kan. Jadi yang sorry Cik Syah, tenang je. Tu tadi. Tak nampak macam orang ada anxiety lah. Maknanya the way dia portray diri dia tak nampak macam you ada anxiety. Sebab tapi sebenarnya memang tengah gigil lah, tapi itulah kita kontrol lah kan. Sumdalah ni sebenarnya atas kita juga lah nak kontrol semua kan. So itulah terapi tu banyak bantu saya lah, macam teknik bernafas semua, dan macam itulah benda-benda apa yang boleh kita buat untuk distract anxiety tu, macam dengan muzik, boleh berangan sebenarnya kan. Cik Syah nak tanya Cik Syah. Ya saya. Cik Syah ada jumpa doktor kan? Ada tak macam doktor buat clinical test macam ambil darah ke, masuk check kolesterol ke? Ada tak macam clinical disorder yang lain Cik Syah ada? Dia macam ada conversation. Dia ada conversation. So mula-mula conversation tu agak berdebar, saya macam gigil. Tapi towards the end tu saya semula agak calm. So maksudnya saya boleh kontrol. So doktor kata saya punya anxiety teruk, tapi since saya boleh kontrol, tak perlu makan ubat dulu, terapi dulu. Sebab saya buat DASS test tu, anxiety teruk, stress teruk, alhamdulillah dia tak ada depression lah. Tu je lah. Tapi sebab kita menanggung anxiety tu sangat tak boleh tidur hampir setiap malam kan, penat kan, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, berpeluh-peluh tanpa sebab, macam agak struggle lah. Itulah. Masalah kesihatan lain tak ada Cik Syah? Tak ada. Sebab saya masa kena panic attack tu, saya rasa saya punya heartbeat tu kuat. Tapi bila check, okey, normal, tak ada masalah. Okay. So itu yang berlaku lah sebenarnya. Ramai yang sakit anxiety pun kalau masa dia tak ada knowledge ni, dia pun tak sedar bahawa dia ada anxiety. Mungkin dia rasa dia ada gastrik, mungkin dia rasa dia ada heart attack. Betul. Sebenarnya yang berlaku lah.
So Cikgu Rumazah kalau rasa macam was-was ataupun nak confirm, better lah pergilah jumpa dengan psikiatris insyaAllah. Bila kita dah jumpa doktor diagnose sebagai anxiety, kita insyaAllah biasanya pesakit tu akan dia ada cut off, baru dia lega kan. Kalau tidak dia mencari-cari aku sakit apa. Dia tak tahu sakit apa. Lagi-lagi pula kalau pengalaman saya untuk orang yang wajib emas ni kan, lagi dahsyat kan. Yang kebetulan memang dia ada kecil manis dah tinggi. Lagi tu dia. Ya Syah, nak tambah lagi? Tak, sebabnya bila saya jumpa doktor tu sebenarnya dah rasa lega tau. Sebenarnya kita rasa macam dah dapat solution lah, walaupun agak baru permulaan, tapi dia bagi kita hope lah. Maksudnya budak ni kena seek for help, kena cari orang yang boleh tolong kita untuk ubat. Sebab kita ingat kita kuat untuk lawan, tapi kalau tak ni akan jadi lagi teruk lah. So bila saya jumpa doktor, dah jumpa Cik Taufik sikit, kaunselor, so ada conversation agak boleh melegakan sikit lah. Bukan sikit dah, banyak sangat lah sebenarnya. Alhamdulillah. InsyaAllah tu. InsyaAllah. Memang terbaik sebenarnya kan. Ya, Ustaz Nabil pun sampai kita kan. Ustaz Nabil. Ya. Aziz di sini. Ada nampak muka Fik? Apa dia? Nampak muka anak tak? Ana tengok slide ni, Ana tak tengok muka lagi. Okey, kita sambung ya. Kemurungan. Habiskan dulu Bil dia. Okey, so anxiety tu tadi. So dia insyaAllah saya percaya mungkin ada dalam kalangan kita yang dah berkongsi pengalaman melalui anxiety tersebut, dan kemudian kita nak bagi knowledge tentang apa itu kemurungan. Kemurungan ni ada penyakit mental yang menyebabkan pasal emosi. Dia bercerita tentang mood seseorang individu yang menjadi semakin menurun. Dan ini akan menjejaskan kehidupan seharian individu, termasuklah pemikiran, perasaan, tingkah laku dan kesejahteraannya. Sekiranya tak ditangani secara efektif, ia boleh mendorong kepada tindakan membunuh diri. Yang ni yang kita risau, yang ni yang kita perlu jaga, betul. So antara ciri-ciri ni adalah sebab terjadi kemurungan ni, dia boleh tadi macam saya katakan tadi, kemurungan boleh berlaku di dalam keluarga sebab faktor genetik tu tadi. Kemudian boleh jadi peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seorang tertekan, contoh kematian ahli keluarga, gagal dalam peperiksaan, hutang yang banyak, ceraian ibu bapa kan. Dan juga boleh disebabkan penyakit kronik. Orang yang, so banyak juga kes yang bila dapat kanser, sahabat-sahabat kita yang dapat kanser menyumbang kepada depression tadi. Dia sedih sangat, dia takut mati, dia tak ready lagi kan. Dia fikir bila kena kanser dia mesti mati kan. Itu yang dalam fikiran dia menyebabkan dia murung, dia tak nak campur dengan orang, tak nak bercakap, duduk bilik seorang-seorang, kesedihan, maka boleh menyebabkan dia suicide, bunuh diri. Kemudian antaranya adalah faktor-faktor personality lah, peribadi. Bila tadi Aziz sebut tadi, apakah faktor dia? Ya, peribadi juga boleh menyebabkan ciri-ciri dia, personality yang dibawa, gaya asuhan mak ayah dia, environment dia belajar kat sekolah dengan kawan-kawan dia tu, kalau yang bersifat tidak bagus, tidak baik untuk diri dia pun juga boleh menyumbang kepada kemurungan. Betul. Kemudian penyalahgunaan dadah ni memang yang ni susah kita nak kontrol sebab dadah drug sekarang ni bahan kimia psikoaktif yang sangat-sangat power lah, dan dia boleh merosakkan sistem hormon badan. Yang ini paling agak sukar kalau kita nak bantu nak betulkan pemikiran, sebab dia memang dah tak boleh kontrol sebab badan saraf dia telah dirosakkan oleh drug. Okey, so penggunaan ubat-ubat itu seperti steroid, ubat cegah kanser dan sebagainya, ini memang faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada kemurungan tersebut. So ciri-ciri kemurungan adalah sentiasa sedih dan menangis, mudah tersinggung, tak bermanya, tidak berupaya untuk menikmati aktiviti kegemaran harian dia, betul, dan rasa bersalah yang tidak menentu. Ini ciri dia orang murung. So apa yang anda perlu tahu tentang kejadian bunuh diri adalah apa yang mereka perlukan ialah pertolongan untuk mengurangkan kebetulan emosi yang mereka lalui. Kita kena dengar. Penyakit anxiety, penyakit depression, kita kena banyak mendengar. Kita tak boleh banyak menasihat. Kena banyak mendengar. Bila dia mendengar, dia lega. Macam tadi Cik Syah bagi tahu. Bila ada orang kaunselor ataupun terapis yang bersedia untuk mendengar, dia boleh membantu diri dia untuk come out coping dengan isu-isu tersebut.
So adalah lebih baik adalah jumpa kaunselor ataupun pakar terapi lah yang berkelayakan. Okey, baik. So ada persoalan juga. Orang kata Cik Taufik, kalau orang budak-budak yang suka calakan diri, cederakan diri dia dekat tangan tu kan, lepas tu kena update status. Adakah itu kejadian bunuh diri? Tak ya, kalau orang suicide ni dia takkan buat macam tu. Orang suicide dia takkan cala diri dia and then dia update status. Yang tu bukan dia bawah kemurungan tetapi bukan nak bunuh diri, tetapi dia seek for help juga. Maksudnya dia cuba bagi tahu dekat masyarakat, dekat orang yang melihat status dia tu supaya dengarlah, bantulah dia secara internalnya. Dia nak orang bantu dia. Kalau orang bunuh diri, dia takkan bagi apa-apa mesej pun. Kita tahu-tahu dia akan mati saja. Bila dia mati, kita tahu ada nota je bahawa dia buat bunuh diri, dia keluarkan wasiat dan sebagainya lah. Ayat nota, dia buat puisi ke, dia buat karangan, baru kita tahu dia bunuh diri. Yang itu kena faham. Jadi kalau ada macam orang remaja, you ada anak saudara ke yang umur belasan tahun, yang ada self harming tu, yang cala-calakan tangan, itu hanyalah simbolik kepada kesedihan, tetapi dia belum lagi suicide lah. Tapi dia minta kita tolong dia. Tapi dia tak tahu cara nak minta tolong. Tapi dia buat cara minta tolong tu cara yang negatif lah. So kalau tanya saya, Cik Taufik, macam mana kita nak supaya kita hidup kita sejahtera, maka ini adalah teori yang diperkenalkan oleh Myers-Briggs, yang mana dia buat satu the wheel of wellness lah. Maksudnya kita akan sihat kalau kat sinilah konstruk yang ni okey, kita akan okey, stress management bagus, gender identity kita jelas, kita lelaki jadi lelaki kan, kalau perempuan jadi perempuan, work and leisure kita okey, media, event kita bagus, kerja bagus, friendship berharmoni, boleh buat problem solving community, semua 6 konstruk yang ni kalau kita penuhi dalam keadaan yang bagus, baik, insyaAllah kita akan jadi manusia yang sejahtera. Dan paling penting adalah kat tengah-tengah tu. Maka kajian Barat walaupun Yahudi buat, dia setuju bahawa kalau nak jadi manusia sejahtera, spiritual kena bagus. Dia letak sebagai spirituality antara yang asas. Maksudnya kalau kita ni semuanya, alhamdulillah semuanya Muslim, hubungan kita dengan Allah tu memang kena betul-betul kukuh. Walau bagaimanapun, walaupun kita, dia lain ya antara hubungan kita dengan Allah, spirituality tu dengan orang agama. Walaupun dia ustaz ke, dia kaunselor ke, tak kenal siapa pun benda ni. Penyakit anxiety dengan depression tak kenal dia tu ustaz ke ustazah. Saya pengalaman jadi kaunselor ni pernah urus seorang ustazah, pernah juga urus seorang ustaz depression. Satu ustazah tu sampai dia nak keluarkan baju dia pun, tanggalkan baju dia, bogilkan diri dia, punyalah dia murung. Dalam session tu dia nak bogilkan diri, buka tudung dia nak bogilkan dia. Bayangkan dalam keadaan yang macam tu kan, punyanya murung, dia rasa panas, dia rasa macam terlalu stres, depresi dan sebagainya. Jadi dia ada juga kes ustaz pun tu kes yang termasuk dalam suicide. Tapi dia tak termasuk dalam hukum haram tu, dia lah hukum dia kufur tu tak. Sebab dia memang dah dapat disahkan rawatan sebagai pesakit skizofrenia kan, sakit skizo, dan dia buat tu adalah disebabkan oleh delusion dan hallucination tu lah yang mengarahkan dia untuk bunuh diri. Itu tadi. Tapi sebenarnya kalau kita rawat awal, kalau Ustaz Ron, insyaAllah kita boleh bantu dia. Tapi kita tak tahu dekat mana leaking kan. Yalah tak ada lah. Qadar dan qadar Allah tu ialah kan. Tapi sebenarnya qadar Allah tu kita boleh usaha juga kalau betul caranya lah dengan ilmu. InsyaAllah. Okey, tanya Cik Taufik, jadi macam mana kita nak sebagai kaunselor, macam mana nak bantu pesakit-pesakit ini? Maka biasanya kaunselor dia akan kenal pasti dulu. So kalau ada kat sini adalah pernah lalui counselling proses, maka biasanya kaunselor dan saya lah lebih suka melihat kepada, nak tengok hela bila diri perempuan, personality diri perempuan. Ada orang yang adakah bersifat sublimation ataupun orang yang mana dia salurkan kekecewaan dia, kekurangan atau kekosongan yang dia alami kepada aktiviti yang sihat. Yang ini bagus. Maksudnya walaupun dia tengah stres, walaupun dia tengah sakit, depres, orang buat dan sebagainya, tetapi dia memilih untuk main bola sepak atau menumbuk beg tinju. Maksudnya dia buat dengan cara yang positif. Betul. Okay. Ada orang yang bila dia ada konflik, dia rasionalisasi. Adalah penjelasan yang diberi oleh seorang terhadap tingkah lakunya dengan tujuan menyembunyikan tujuan yang sebenar demi menjaga ego atau harga dirinya.
Dia sebenarnya tak rasional pun, dia macam tak ada apa-apa pun. Dia buat relax je kan. Dia masuk dalam kumpulan sukan, kelab sosial untuk meningkatkan status diri. Dia ada masalah ni, dia ada masalah contoh dia ada isu mungkin syaksyur dia kuat misalnya. Tapi dia buat watak seolah-olahnya dia ni persatuan agama. Sebab tu kita terkejut. Macam mana budak Ustaz Tafiz boleh meliwat seorang budak Tafiz contohnya kan. Sebenarnya dia tu topeng dia ni, dia cover dengan watak-watak dengan dia. Padahal sebenarnya dia ada masalah, dia diam je. Dan dia seorang yang pemarah, tetapi dia buat pakai serban contohnya. Dia pun kalau di India dia pakai jadi Sami Buddha kan, seolah-olah kuat agama, tapi sebenarnya dia adalah seorang yang sangat pemarah, sangat ganas, sangat bengis orangnya. Ada orang yang dia memindahkan perasaan yang kurang manis daripada satu objek ke objek yang menerimanya. Contohnya abang bergaduh dengan adik dan menyalahkan adiknya kerana memulakan pergaduhan tu. Dia pindah. Sebenarnya dia problem. Dia yang menyumbang kalau ada konflik kerja tu, sebenarnya dia yang punca kepada masalah kerja tu. Tetapi bila bos panggil, unit aduan panggil, dia akan menyalahkan orang kawan dia tu tadi kan. Memang ada orang yang suka yang macam tu, konflik. Kemudian ada juga yang projection. Projection ni berprojeksi ni bersifat blaming lah. Semua dia aja yang betul, orang lain salah kan. Contoh kalau situasi budak sekolah ni, pelajar yang gagal dalam peperiksaan, dia salahkan sebab soalan peperiksaan tu yang tak betul, cikgu tak mengajar dan sebagainya lah. So kalau kita kerja, bos yang salah, kerja fungsi tugas yang tak jelas dan sebagainya. Dan inilah ramai dalam kalangan pesakit-pesakit anxiety dan depression yang mengalami projection tadi. Kemudian yang kelima, introjection, adalah diri aktif yang menyerapkan ke dalam dirinya dengan menyamakan ciri-ciri orang lain yang disukai atau disanjungi. Bila dia ada konflik, dia ada masalah dalam diri dia, dia cuba untuk contoh dia meniru perbuatan ibunya, melayan tetamu ketika rakan-rakannya berkunjung ke rumah. Macam benda tu tak berlaku pun. Maksudnya dia buat lakonan lah, sebenarnya semua okey kan. Macam kalau kita zaman kanak-kanak tu kena marah dengan mak, macam tak ada apa-apa yang berlaku pun, tawa je. Kemudian adalah pembentukan reaksi, menafikan keinginan yang telah disembunyikan dengan melakukan sesuatu yang bertentangan. Contoh seorang ibu yang benci anaknya sendiri, mungkin dia tak suka pun anak dia, tetapi dia lindung dengan menunjukkan kasih sayang kepadanya. Dia tak suka pun sebenarnya kelahiran anak dia, tapi dia sembunyikan. Dia buat Dia pura-pura lah, atau kita kata berpura-pura kan, tapi tak ada siapa pun tahu, diri sendiri yang tahu, dia yang tahu. Kemudian kompensasi, melakukan sesuatu yang hampir yang sama dengan tujuan, menghentikan suatu aktiviti yang tidak berupaya melakukannya. Baik. So bila biasanya penyakit anxiety dan depression ni, kalau jumpa kaunselor, kalau saya secara personal, saya akan uruskan dengan menggunakan teori CBT, teori Cognitive Behaviour Therapy nama dia, yang mana dalam teori ni berkata bahawa sebenarnya manusia ni falsafah dia, pertama, naluri manusia ni suka mempertahankan diri dia. So bila dia nak pertahankan diri dia, dia mengharap kepada kesempurnaan diri. Dia suka bersosial, dia nak berkasih sayang, dia suka berfikir, dia nak bersuara. Dan ada dalam keadaan mana juga dalam teori ni kata bahawa manusia ni juga boleh merosakkan diri dia dengan dia mengelak dia berfikir kan. Sebab tu antara ayat kaunselor boleh trace bila cakap saya malas nak fikir Encik Taufik, saya malas nak fikir, sebenarnya dia sedang merosakkan diri dia. Dia menangguhkan kerja, dia berulang kali melakukan kesilapan, percaya kepada perkara yang tahyul, yang tak rasional, dan akhirnya dia menyalahkan diri dia, dan semua perkara-perkara ini boleh merosakkan diri ni. Ini orang teori ni kata. So sebenarnya tuan-puan, saya ingin nyatakan dalam teori ni kata sebenarnya antara dalam teori ni menyatakan bahawa dia buat konsep ABCD. A ni peristiwa, activity, event. B is sistem kepercayaan, dalam bahasa Inggerisnya belief system. C consequence, D dispute, E adalah emotional. So sebenarnya dalam hidup ni tuan, kalau kita ada masalah dengan pasangan suami isteri, kita ada masalah dengan anak, kita ada masalah dengan kawan-kawan, bos ke, dengan siapa-siapa, yang sebenarnya peristiwa ni tak ada apa-apa pun. A ni hanyalah peristiwa. Semua orang akan dapat peristiwa yang lebih kurang sama. Perkara yang lebih kurang sama. Apa yang menjadikan konflik manusia pada hari ini adalah bukan sebab peristiwa tu sebenarnya masalah duit, tetapi apa yang dia believe dalam diri dia, sistem kepercayaan dia. So belief yang dia ada. So belief ni macam akidah lah. Apa yang dia faham. Kalau dia diasuh oleh kanak-kanak bahawa bila kita
kita tak ada duit, kita miskin, maka kita adalah lost misalnya, kita adalah loser, kita adalah tak ada apa-apa dan kita tak boleh, tak mampu, tak berdaya, tak bermaya. Maka sebab itulah kita susah untuk nak bangunkan orang miskin kan, kalau sebab dia copy apa yang belief yang dipegang oleh datuk ataupun ayah dia kan. Sebab tu kita hairan dalam kajian-kajian untuk isu poverty ni, kemiskinan ni, datuk miskin, bapa miskin, dia pun miskin, anak dia pun miskin, sampai 4 generasi miskin. So something wrong dengan belief system yang dia ada. So kalau setakat datuk miskin, ayah miskin, tapi biasanya generasi yang ketiga sepatutnya dia ayah dia akan berikan pendidikan. Sebab tu ramai yang berjaya ni adalah anak-anak orang miskin yang berjaya kan. Jadi so belief system tu telah dibaiki dengan sistem pendidikan yang kerajaan buatlah, tak kisahlah di sekolah mana, sekolah tahfiz ke, di sekolah MRSM ke, di sekolah SBP ke, maka belief system telah diubah. Jadi kalau bagus, positif belief system dia, maka baguslah diri dia. So kalau dia tak bagus, inilah peranan kaunselor untuk melawan, berhujah dengan dia, dispute, cabaran. Ini yang penat, kaunselor nak berhujah dengan orang ni memang penat lah. Maksudnya pasal dah watak dah 16 tahun, umur dah 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Apa yang dia believe. So kalau dia tak ada trust, dia tak buka minda dia, maka dia tak boleh move on. Tapi kalau dia boleh ubah, InsyaAllah daripada dispute dah berjaya nak berhujah, dia akan dapat emosi yang baru. Dan dadilah E tadi lah, emotional yang baru. Dan F gantung pada takdir, qada dan qadar Allah. So sebab tu nak dapatkan emosi yang tasir mesti berkaitan dengan knowledge dan dapat jumpa pakar lah, terapi dan sebagainya. Baik. Dan ini adalah teknik-teknik yang kaunselor akan gunakan lah dalam sepanjang session. Sebab tu sesi tidak boleh berlaku 1 ataupun 2 kali, tetapi beberapa proses. So antara ni kita buat role play, kalau dia ada problem dengan ayah dia, kita buat dia, okay, bayangkan ayah awak, ceritakan macam mana awak, jadi kaunselor akan main peranan macam ayah dia jadi seorang garang, macam mana dia jawab. Ataupun saya jadi dia, macam kaunselor jadi dia, jadi klien. Macam tu. Antara teknik-teknik ni. Okey, betul, kita akan analisis kelebihan dan kekurangan bila nak buat keputusan. Okey, kalau saya nak macam contoh Syah tadi, kalau saya nak buat macam ni, buat keputusan kejayaan misalnya. Kalau saya berhenti kerja, dapat ni apa kekurangan, apa kelebihan contohnya. Rekod pemikiran positif, rekod kan. Sebab tu kalau kita buat diary tu sebenarnya adalah satu terapi untuk bantu kita. Dan bila kita buat diary ni, akhirnya boleh buat buku pun kan. Sebenarnya dia bagus juga. Penetapan matlamat dan teknik buat scale kan. Kalau sebelum ni pattern macam tadi Syah tadi, pattern dia malam problem kan. Cuba buat goal setting. Boleh tak nak malam? Nak tukar pada siang contohnya. Sebenarnya boleh. Kalau kita buat macam tu kan. Ataupun boleh tak malam ni kena anxiety, boleh tak malam ni aku tak nak kena anxiety. Dia kena dia buat setting macam tu. Boleh. Kita akan ajar, kaunselor akan ajar. Kemudian teknik relaksasi ni lah biasa yang saya ajar lah kepada saya punya klien lah. Yang popular untuk yang first, biasanya saya akan gunakan teknik relaksasi ni lah, latihan relaksasi. Dan untuk pengetahuan tuan-puan, saya dengan Ustaz Nabil kita dah bangunkan satu teknik yang dinamakan sebagai 9 bismillah lah, yang untuk tenangkan diri kita. Okey lah, ni semua-semua lah tuan-puan boleh baca, dan insyaAllah kalau tuan-puan dapatkan kaunseling, jumpa saya, insyaAllah kita akan buat benda-benda ni lah, insyaAllah. Okay, so setakat ni itulah saja. Ada soalan? Okay, saya buka pada tuan-puan untuk tanyakan soalan lah. Hello, ada? So far okay. Okay. Dengar. Dengar? Okay, dengar. Okay, baru nampak muka Tuan Nabil. Okay, ada apa nak tanya Cikgu Nur Maizah? Dengar ya? Dengar. Okay, Ustaz Nabil mungkin nak tambah? Tengah hadam lagi tadi. Yang mana? Yalah, kadang-kadang benda ni kita kena yakin lah. Bila kita berusaha, kita kena berani. Mengaku bahawasanya kita ni kadang kita ada anxiety ke, tu benda paling penting sekali lah sebenarnya. Kan?
Dan kadang-kadang kita rasa kita nak orang percaya kita je kan, tak boleh juga kan. Macam mana Cikgu Rumezah? Ada nak tanya? Tak ada lagi kot. Tak ada lagi, tak apa. So memang cabaran untuk kita untuk pesakit anxiety dan depression ni, yang pertama sekali dia memang kena dia buka laluan, dia kena trust. Tapi betul lah, bukan kadang-kadang mereka tak nak trust, tapi sebab tadi lah yang awal-awal saya sebutkan tadi, mungkin Cikgu Rumezah tak ada tadi, bahawa isu dia mungkin dia ada sejarah, maksudnya kita ni klien kita ni ataupun kita ni ada sejarah hidup yang pahit, Silam. tragedi yang menyebabkan kita tak trust. Contohnya mungkin dulu pernah jumpa dengan kaunselor dan kaunselor tu tak dipercayai kan. Kita pernah jumpa bercerita dengan kawan baik kita, rupanya kawan baik kita bocorkan perkara dengan dia, macam tu lah. Yang begitu. Dan yang paling penting adalah isu stigma ni lah, dia enggan dirawat sebab tak boleh terima kalau kata aku ni sakit mental. So tuan-puan kena dia anggap psikiatri semua mental kan. Itu masalah. Dia tahu sakit mental yang macam yang tak boleh dirawat. Even sebenarnya schizo pun kalau dirawat, insya-Allah boleh sembuh. So untuk pengetahuan tuan-puan yang dapat yang di warded tu, yang dekat Hospital Bahagia Tanjung Rambutan, yang di Hospital Pemai Johor Bahru tu, itu bukan pesakit anxiety. Pesakit anxiety dia tak akan bagi warded, dia akan balik juga, dia akan bagi keluar. Yang masuk warded tu adalah pesakit 2 je yang biasanya ataupun 3, iaitu pesakit schizophrenia, penyakit bipolar disorder dan juga mental retarded. Apa itu schizo? Iaitu tadilah bila dia ada hallucination dan delusion yang dia tak boleh nak kawal. Yang tu terpaksa di wardedkan lah, dan bila dia tak boleh kawal, dia menyebabkan dia mencederakan orang lain. Kemudian bipolar juga, kalau tuan-puan pernah ada pengalaman kawan ataupun ahli keluarga ke pesakit bipolar ni, kalau kita sembang dengan dia sekarang ni kan, cakap macam biasa je. Kemudian dalam masa sama, tiba-tiba dia ketawa, dia suka sangat sampai dia terloncat-loncat, sampai dia terkinja-kinja, dia lompat. Lepas tu tiba-tiba dalam masa yang sama juga dengan cakap tu dia macam murung sedih, buat muka monyok dan sedih. Dalam masa yang sama. Yes. Itu bipolar. Yang dia tak boleh nak kontrol. Dia ada hallucination juga, dia ada juga delusion. Itu juga saya ada pengalaman kes juga klien yang macam tu. Dan yang akhir sekali adalah mental retarded, iaitu umur dia dah 40 tahun. Tetapi tingkah laku dia macam budak 5 tahun. Otak dia tu macam kanak-kanak, dia tak matang, mungkin sebab faktor penderaan ataupun mungkin faktor otak dia yang kecil masa lahir, mungkin adalah complication masa baby dan sebagainya lah. Maka banyak faktor juga disebabkan oleh lifestyle dan sebagainya. So kalau itu pengetahuan saja supaya kalau kita ada ibu kan, kadang-kadang makcik-makcik, mak-mak kita yang ada anxiety ni, kalau adik-beradik tak faham, anak-anak tak faham, jangan anggap mak kita ni mak-mak ni macam ngada-ngada, orang tua ni ngada-ngada lah. Banyak sikit sakit. Nangis, tak ada nangis pun nak nangis. Kenapa mak tu kan? Jadi kesian ibu-ibu ni kan. Jadi kita kena faham, jaga dan bantu dia rawat, jumpa dengan doktor dan jumpa terapis dan bagi support moral sebagainya. Banyak juga pengalaman saya yang macam tu, dan bila pasangan tak faham dengan diri dia kalau dia sakit, ataupun kita tak faham dengan suami kita yang anxiety, kita akan cakap suami kita ni ngada-ngada, timbulkan masalah. Sebenarnya itu yang juga faktor banyak juga perceraian. Rupanya bila kita check, jumpa yang kaunseling, kita buat kaunseling, rupanya kita dapat kenal pasti bahawa ada salah satu orang ni ada pesakit autism, ada yang pesakit schizo masalahnya. Memang bergaduh lah. Memang tak faham lah. Sebab kita pun tak faham dia pun tak faham kita kan. Kadang-kadang bila jadi macam tu, kadang-kadang orang dia tak rasa kata dia ada gangguan psikologi, dia rasa dia ada gangguan lain kan. Betul. Itu banyak juga sebenarnya yang berlaku sebenarnya. Bila lama dah dibiar, dah teruk, baru kita nak usaha agak lambat lah. Ya. Tapi pun masih boleh kita bantu, insya-Allah. Betul. Yang penting jangan malu je, insya-Allah.
Kita diagnose dulu, baru kita tahu masalah apa semua kan. Itu penting tu. Kalau apa yang Aziz cuba tanya tadi tu, ni Aziz ya. Ya, Boleh nampak tak yang saya type ni? boleh. Yang antaranya lah yang ni development of the class money behavior lah. Ni antara yang original punya artikel lah yang saya ambil daripada ni untuk kita translate kepada isu mental tu tadi. So Kajian Klotz ni yes, clowns ni. So betul mungkin faktor kewangan adalah sebab masalah gambling dia kan, kaki judi. Tapi yang ni saya buang lah sebab kat Malaysia ni mana siapa nak mengaku dia judi kan. Walaupun scammer banyak lah kan, sampai toke tu pun boleh lompat pagar SPRM kan. Ya. Dia kemudian overspending. Tepat lagi kan. Overspending. Dan compulsive buying disorder ni. Kemudian underspending and compulsive hoarding, suka simpan barang. Kemudian masalah suka bekerja ni pun satu hal juga, belum boleh menyebabkan dia menyumbang kepada mental health issue. Pasal dia kerja nak duit kan, dia nak belanja. Kemudian financial dependence pun isu juga. Dia yalah di tempat bergantung sebagainya. Financial enabling, dia asyik bagi orang je pun satu hal juga. Financial denial pun satu juga, dia habiskan duit dia kan. Dia mentang-mentang kerja kerajaan, bulan dia gaji kan, dia relax je kan. Macam tak ada duit pun, ada duit je. Financial management. Ini antara konstruk-konstruk yang dibincang lah Aziz, maksudnya oleh pakar psikologi bahagian money behavior ni. Ini kita bagi ni semua umum dulu kan. Untuk pengenalan, untuk sama-sama kita ni lah. InsyaAllah kalau ni yang akan datang nanti kita boleh ni lagi kan sebenarnya kan. Terlalu detail lah yang itu belum. Betul. Ini hanyalah kursus yang saya buat ni adalah untuk kesedaran umum dulu, awareness saja dulu. Benda-benda tu kadang-kadang kita tak tahu macam mana kan. Kadang-kadang orang di sekeliling kita terjadi tapi dia tak tahu. Oh, dia ni apa ni kan. Kan. Tak apa pun insyaAllah. Okey Syaril, ada apa-apa nak tanya cakap ni? Mungkin ada pendapat? Boleh share ke Ustaz slide ni? Boleh. Nanti kalau dapat email ke kat saya. Boleh. Saya masuk dalam grup ni pun boleh. Nak senda pun boleh. Okey, Syaril Syah. Yang penting tu lah, yang penting kita jangan malu untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan takut. Jangan takut. Itu penting lah kan. Okey Syah, ada tanya? Nak apa-apa? Nak tambah? Tak ada. Okey, dah berkongsi banyak lah tadi kan. Aziz? Okey. Terus okey, hebat dia sekarang. Okay. Jadi abang tu dia okey lah. Dia bukan bidang, jadi orang mengajar tu kita kena orang kata tu membuka minda, belapang dada. Yes, buka minda. Mana yang kita boleh ambil cedok and masukkan dalam kita punya talking point, I think should be good lah. Sebab tu saya suka topik ni. Okey. Cikgu Rumaizah? Setakat ni tak ada apa soalan lah, tapi terima kasih banyak sebab sharing ni. Banyak benda yang belajar ni malam ni. Nak kena study lagi lah kot. Study lagi boleh. Dia sebenarnya pengalaman tu. Kita kena dapatkan pengalaman. Kan? Tadi ada pengalaman berlaku sebenarnya tu. Kalau dari segi kepakaran, saya just kadang-kadang saya confuse. Macam tadi Cik Taufik dah bagi tahu psikiatri buat apa. Dia boleh prescribe medicine kan untuk psikiatri. Kaunselor dia boleh kesan simptom-simptom. Kalau pegawai psikologi pula macam mana? Okey, pegawai psikologi. Alright. Pegawai psikologi you pun dulu belajar psikologi, right? Yes. Okey, ada tak belajar tentang DSM-5? Alah, janganlah tanya, lupa dah sebab tak, sebab sekarang ni belajar tak tentang subjek abnormal psychology? Ada. Okey, ada. So
kita tengok depend pada bagian psikologi officer yang ada dekat dalam negara ni, sama ada dia bertugas dekat JKM ataupun dia bertugas di KDN ke. Kalaulah dia memiliki, maksudnya dia pernah belajar subjek di SMFI tu, and then dia faham, dia understand, so dia boleh, seharusnya lah dia boleh kenal pasti ciri-ciri abnormal psikologi tu, yang tadilah anxiety dengan depression tu. Kalau dia betul mahir, dia kuasai subjek tu, dia boleh kenal pasti. Kalau macam sesi one to one tu, itu kaunselor ke pegawai psikologi yang buat? Okey, sebenarnya kalau buat session hanya kaunseling saja yang diberikan. Ada license kan, kita ada lembaga. Tengok juga pegawai psikologi, kalau dia background bachelor guidance and counselling, dia dan dia pegang post. Ada kawan kita macam Shuran kan dekat JPA tu, Azwan, kalau you kenal tu, macam Cik Sadli tu, dia adalah background counselling, bimbingan dan counselling, tapi dia dapat post sebagai pegawai psikologi. It's okay, maksudnya boleh dia boleh buat sesi counselling. Tapi bagi psikologi kita tak nama dia sebagai sesi counselling. Sebenarnya dia tak boleh buat counselling because dia tak tahu pun cara nak buat counselling. Kalau tidak, dia akan jadi nasihat saja. So, kalau klien dia punya psikologi, dia akan kecewa lah. Dia akan banyak macam saya proses je. Macam saya buat ni adalah banyak kepada psikologinya proses kerja je. Bagi tahu, bagi knowledge saja. Tapi sebenarnya yang you nak, klien nak, macam Syah cakap tadi, dia nak orang dengar dia, faham dia. Sebenarnya manusia nak adalah orang faham dia. Bukan dia kaunselor, dia boleh terus bagi penyelesaian lah. Maknanya ke mana dia boleh pergi, dia boleh bagi nasihat, dia boleh, orang kata tu, kita boleh bagi solution. Kita tak bagi nasihat secara directly, kita bagi indirectly je. Kita bagi suggestion lah, suggestion. Kita cuma boleh bagi, dia yang buat keputusan. Klien tu buat keputusan. Kita okay, you memilih A, you memilih untuk makan KFC. You tahu harga KFC tu berapa? RM10. Kalau you patutnya you masak. Kalau you masak dengan harga RM10, beli you boleh dapat dengan harga RM20 macam tu KFC kan. Kalau you beli ayam, you dah dapat seekor you potong 20, sehari you makan seketul, you boleh makan 20 hari kan. Contohnya lah. Ibaratnya begitulah, kita ajar berfikir. So mana you rasa yang terbaik? Macam tu kan, macam tu je lah. So rasanya lah, kalau kata kaunselor di AKPK kan, rasanya kan, if we can improve lah our service, contohnya macam kita nak mendepani customer yang menghadapi financial distress kan. Betul. Apakah antara perkara-perkara yang boleh kita terapkan kepada ahli we so called macam kaunselor lah. Betul. Walaupun dulu macam masa kami mula-mula meeting dengan Datuk Alim dulu, masa dia duduk kat JPA dulu, which dia kata kita tak patut panggil kaunselor sebab kaunselor ni actually is a big word. Betul. untuk ni. So dia tanya balik kan. So macam kami di AKPK ni, mandat kami memang kami kena bagi counselling. Betul. Untuk kita punya orang yang datang lah untuk menghadapi macam ada masalah tentang kewangan ke apa kan. Betul. So but actually benda tu lebih kurang sama, cuma dari segi praktikalnya ataupun dari segi kelulusannya itu, orang kata that's why sekarang ni kebanyakan kaunselor kita dia dah banyak menghadiri macam ambil kursus pendek, counselling dan sebagainya kan, untuk membolehkan dia ada credibility lah untuk bagi counselling. Cuma saya nak tanya, kalau kata dari segi apa lagi perkara yang perlu kita sebagai kaunselor orang kata address supaya kita ni lebih memahami orang yang datang kepada kita tu. Okay. Yang first paling penting adalah syarat nak jadi kaunselor yang dikatakan sebagai profesional tu, filosofi melihat kepada kenapa manusia bermasalah tu kena jelas. Itu first. Ya itu tadilah, so saya bagi tadi CBT tadi, manusia ni apa tadi, dia nak naluri, dia nak bersuara, dia nak baguskan diri dia, kesempurnaan diri kan. Dalam masa sama juga manusia ni dia ada cenderung juga untuk merosakkan diri dia. Okay, itu CBT, disi kognitif, pemikiran. Ada banyak lagi teori-teori. Sigmund Freud tadi pun jadi yang saya sebut elah bela diri tu daripada Freud. Okay, yang tu first dia kena faham yang tu konsep, dia kena jelas. Sebab kalau aku fikir ni dia akan terperangkap bila orang datang ni memang dia cakap nak selesaikan masalah tu. Tetapi dalam kaunseling kadang-kadang apa yang dia persembahkan masalah tu sebenarnya bukan the real problem pun.
Apa yang dia present bukan the real problem sebenarnya. Dalam counselling dia sampai detect macam tu. Ada skill begitulah. So and then nak buat counselling sebenarnya penat. Sangat penat. Penat. 30 minit you nak faham your client. Cerita dia. Kadang-kadang tak faham pun. Kalau dia tak, counselor tu penat, tak boleh fokus, dia tak boleh faham pun. Dan menyebabkan ada klien yang macam tak ada apa-apa lah jumpa kaunselor. Ada. Begitu kan. Ramai yang ada macam nothing. Maksudnya macam penat je, aku datang jauh-jauh tak ada benda pun. Lebih kurang macam tu kan. Betul. So kebetulan lah nasib baik kalau jumpa dengan kaunselor yang bagus, alhamdulillah. You jumpa kaunselor yang setakat dengar je, lepas tu pula tak boleh bawa you berfikir, you akan macam upset. Tapi insyaAllah dengan perkara sebenarnya kaunselor ni, tugas kaunselor hanya boleh memberi satu satu celik akal. Celik akal. Maknanya bukan kita kata tak boleh buat, tak. Macam AKPK ni pun lah. Maknanya solution macam cuma AKPK dia bagi cadangan kan. Kalau kau setuju, okey. Sama macam lebih kurang semua. Maknanya kita kena lebih kalau kaunselor dia banyak kena bagi cara jalan. Nak ikut highway ke nak ikut mana? Dekat ke jauh kan? Itu je lah. Matlamat yang sama. Cuma cadangan dia. Itu kita perlu ni lah. Saya rasa lah bagi saya lah kan. Proses counselling kita buat celik akal lah. Maksudnya begitu. Maksudnya kita nak latih klien tu supaya dia bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Dia hutang, dia tanggungjawab apa dia hutang lah. Betul. Sekarang ni juga adalah orang yang nak lari pada hutang kan, nak bayar hutang. Itu tadi. Macam Cik Taufik, untuk macam norma baru kan. Okay. Norma baru sekarang ni ramai yang buat telecounselling. So how effective telecounselling sebenarnya bila kita buat counselling? Okay, so sebenarnya kalau dekat lembaga kita tak iktiraf lah telecounselling ni, because memang tak real pun, maksudnya tak boleh nak bantu sangat pun. Sebab kita tak tahu macam mana dia dalam tu. Kalau nak kongsi, Syah ni adalah asalnya klien saya yang melalui online. Boleh Syah sebut ya? Hello Syah? Syah, you ada sini? Syah dah menghilangkan. Okay, tak apa, mungkin dia pergi toilet sebagainya. Syah adalah yang mendapatkan servis kaunseling saya melalui talian lah, melalui talian JAKIM tu. Dan bila the call, sebenarnya Syah menyatakan dia ada isu lain. Tapi dia sebenarnya bila jumpa dengan kes boleh tak masalah. Bila jumpa dengan saya sebenarnya ada isu lain. Betul tak Syah? Ada. Dengar tak? Syah? Dengar. Masa awal-awal tu you call saya untuk isu yang lain kan, berkaitan dengan career. Tapi bila facing the real, jumpa face to face lain. Dan sebenarnya ada isu yang lain. Betul je. Maknanya dalam telefon hanya mungkin boleh menceritakan sesuatu yang terbuku sekejap sikit. Mana boleh mendekatkan, mana boleh mengenal kita lah. Okey, kau ni kaunselor kan, boleh bantu tak? Boleh. Dia tidak boleh menyelesaikan masalah telefon ni. Sebab saya tak boleh tahu Syah ni anxiety kalau saya tak tengok pergerakan checking dia tu. Betul. Nak defect tu Aziz, maksudnya saya takkan tahu dia ni blur kalau saya tak tengok biji mata bola mata dia. Yalah, dia semua apa pun memang kena bersemuka. Tapi kalau waktu zaman sekarang ni kena betul-betul jagalah kan. Kan. Body language tu kena saya akan tengok daripada atas bawah tu untuk benda tu akan memberikan message. Apa yang dia cakap, apa yang dia fikir tu sepatutnya dia kena centralize sama. Tapi kalau cakap dengan phone ataupun sekarang ni kan, lagi pula you tutup pula muka wajah you all semua ni, mana lagi lah tak tahu kan. Okay, dah hampir 10.30 Fik, alhamdulillah. Tadi. Jadi itulah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapatlah terjawab sikit apa yang terfikir sebelum ni kan. Betul. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh buat sesi yang seterusnya lah. InsyaAllah. Nanti kalau ni insyaAllah kita akan keep in touch. Slide saya akan bagilah dalam grup ni lah. Tuan-puan boleh download lah, ikut lah. Kita baca, kalau nak tanya lagi pun boleh baca. Dan sikit lagi kita akan bagi insyaAllah. Tak ada hal. Dan kita akan jemput ciri-ciri yang insyaAllah. Okay.
Thank you semua. InsyaAllah kita mendoakan supaya tuan-puan semua alhamdulillah sihat sejahtera. Dirahmati Allah. Kita juga mohon negara kita ni pun dirahmati Allah kan. Suasana pandemik COVID pun dapat reduce. Dan semua kita ni dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Amin, 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 amin. Ampun salah silap. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلى الذين آمنوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Lama, Okey. lama. Kak Nabil nak pergi mana tu? Saya on the balik daripada Perawat. Oh, perawat. Okay, right. Terima kasih banyak-banyak Kelang. atas perkongsiannya. Nabi nak pergi bangsa tu. Ya masa. Boleh, boleh. Okay. Bye. Assalamualaikum. Okay Ustaz, terima kasih Ustaz. Lama. Alright, Syaril. Alright. Okay, Syah. Okay, bye. Okay, bye Zee. Okay, bye Cik Guru Mazah. Alright. Okay, Syaril. Okay, stop record. Stop record. Sekejap.